Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Dalam sepi. Okey, sekarang kita cerita pasal ni. Owner hantar kat aku motor ni, cakap dengan aku motor dia sedap. 1, 2, 3, 4, 5 mantap. Tapi masuk 6 dia kata drop. Dia cakap motor ni dia baru buat. Lepas dia ambil motor ni, dia tak try. Dia cakap ada satu hari tu dia pergi try. Lepas tu dia rasa gear 6 dia drop. Lepas dia try gear 6 dia drop tu, dia cakap dia tak adjust pocket. Jadinya dia terus pergi bengkel, tukar sprocket. Bila dah tukar sprocket, dah naikkan balik sprocket, tetap gear 6 masih drop. Kenal aku dekat TikTok lah. Aku cakap dengan dia, duduk mana? Rupanya duduk dekat Pasir Gudang je. Dekat je dengan aku. Aku duduk Koto Masai, dia pula duduk Taman Pasir Putih. Aku cakap dengan dia, bang datang rumah, hantar motor, senang nak tengok. Dia pun hantar motor dia kat aku. Aku try lah motor dia. Memang betul motor dia 1, 2, 3, 4, 5 mantap. Tapi bila masuk 6 macam senak. Kita dah adjust pocket pun tetap sama. Jadi aku cakap dengan dia, ini benda ni boleh dikatakan memang blok dia yang problem. Blok dia overvoting. Aku cakap dengan dia, bang beli blok baru terus lah. Kita tak payah tunggu buka. Sebab kita dah tahu dah, aku dah boleh agak dah dia punya problemnya. Motor ni apa masalah dia. Jadinya abang tu pun terus suruh aku beli blok baru voting. Lepas tu ada satu hari ni aku buka motor dia, tapi aku tak buat video masa aku buat live dekat TikTok. Betul lubang exhaust dia tinggi sangat. Jadinya berapa tu lubang exhaust dia tinggi, berapa lubang exhaust dia punya tinggi? Tinggi 26, 27. Dia punya buka 38. Kalau double R lah 26, 27. Tinggi Bukan nak cakap tak boleh, dia mengikut pada kesesuaian tau. Sedangkan blok double R yang standard pun dia cuma 34, 33, aku dah lupa, tapi dalam lingkungan macam itu lah. Sedangkan PDK, blok PDK yang racing daripada Thai tu pun tinggi dia cuma 31. Tapi motor ni sampai 26, 27. Sebab tu gear 6 dia drop Kita adjust pocket macam mana, kita naikkan ratio gear 6 pun dia tak boleh. Sebab terlalu tinggi sangat duration exhaust. Baiklah orang cakap dah standby awal-awal beli blok baru. Jadinya dalam video ni aku tunjuk dengan korang macam mana rupa lubang exhaust motor ni tinggi dia dengan buka dia. Jadinya macam gitu lubang exhaust motor ni. Tepi dia buka macam itu, kiri kanan, bentuk dia macam itu. Tapi yang jadi masalahnya tu lubang exhaust dia tu tinggi. Ini pula blok baru, aku belum siap voting. Aku tengah voting lagi. Lubang exhaust langsung tak voting. Jadinya macam mana lubang exhaust double R kalau standard? Kalau standard dia macam itu. Okay, sekarang kita ukur tinggi standard double R ni berapa. Okay, kita letak batang ni kat dalam ni. Kita tengok lubang exhaust dia. Batang yang dalam tu sampai dia hilang. Boleh dikatakan 33, 34 macam gitu lah. Berapa mm dia buang lubang exhaust yang asal. Daripada 34 jadi kepada berapa tu? Okey. Lepas tu kalau kita tengok lubang exhaust dia ni kan, aku kalau nak tunjuk tak nampak style lubang exhaust ni dia voting macam mana tau. Dekat sini dia condong, tapi sampai dekat sini dia tinggi. Jadinya kita cuba buat blok yang ni. Okey. Sekarang aku bawa voting. Orang cakap baru 30% lah blok ni aku siap voting. Tak ada apa sangat pun. Cuma tepi ni aku baru condongkan dia. Dalam pun baru sikit aku voting. Dah tercabut. Terlonggarkan 17 ni. Okay, ni jack magnet dia macam gini. Aduh.
Au. Kalau wave 125 yang ada starter dia kasar. Yang dia lain lah. Yang ada starter dengan yang tak ada starter dia lain. Pastikan dia betul-betul ketat. Okay, bila dia dah ketat tu kan, korang jangan ikat dia tau. Korang jangan drrrr gitu tau. Rosak nanti terik dia. Kita ketuk benda tu. Dia memang kena ketuk bagi gegaran. Kan ada pula orang cakap, kenapa ketuk gensap tu? Dah memang kena ketuk. Daripada kita paksa nanti terik depan tu dia kembang mat. Jangan main-main Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap dia bukanlah yang bukan-bukan. Tak ni mat. Net dia macam dah goyang lah. Boleh keluar masuk Risau. Kita nak buat macam mana? Kita pujuk dia. Sayang, longgar sikit boleh? Kan? Magic kan? Magnet double R ni ketat. Depan dia ni, dia kembang kan. Jadi aku grand sikit benda ni. Bagi rata macam itu Hei, harap-harap dia boleh buka lah. Memang ni mat. Wish, Alhamdulillah tercabut. Aku risau je tak boleh tercabut. Baik kau ketuk je. Ni aku pusing pakai tangan ni. Dia tak boleh mat. Tak boleh mat. Gaduh Aku ketuk 2-3 tempat je. Pakai tangan. Kita tak payah beri. Kita tak payah beri dekat pakai spanner. Setiap kali kita buat benda yang ketat, straight tu akan grip tau. Kau panjangkan lubang ni, bukannya panjangkan ke atas, panjangkan ke tepi. Aku belah je ni, putuskan. Biar dia jadi U itu. Belah ni pun sama, aku jadi U kan. Jadikan U. Jadi U kan pula terbalik man. Okey, dia kalau double R yang standard kan, dekat pulser ni, kat belah belakang ni, dia akan ada macam stopper tau. Dekat atas tu. Tapi yang ini dah tak ada, dia dah grand. Sebab dia dah ajar ke bawah, kalau dia ada stopper dia boleh masuk dalam lubang. Tapi yang ini dia tak buat macam itu. Sebab tu dah tak ada stopper tu. Ini lubangnya dipanjangkan ke atas ke bawah. Kalau aku akan panjangkan ke tepi. Jadinya kita boleh adjust ke belakang, ke depan. Kita nak ke depan, kita nak ke belakang. Kalau aku buat macam itu. Okey, dia buat teori ni bagi mendekatkan batu tu. Dekat situ. Dia pulser tu sebenarnya untuk bagi signal dekat CDI tau. Tapi kalau korang dekatkan, dia dah tak jadi function macam itu pun sebenarnya. Tak ada apa-apa pun. Hari ni kita Nas tolong Nas. Nas tolong, Eddie ada. Eddie tengah voting blog. Tak tahu lah betul ke tak betul dia buat tu. Kita buka starting dia dulu Hari tu tak planning nak buka motor ni. Disebabkan punya magnet tu goyang. Kena juga. Cek apa nak? So, kita buka hose ni hose radiator ni. Mana saya tahu. Aduh, lemah lah Eddie ni. Kalau nak buka enjin ni sekejap je. Tapi kalau nak pasang tapi yang ini kan dekat water pump ni satu skru je tau kita buka. 1, 2, 3 ni tak payah buka. Satu ni dia memang kita kena pakai 8T lah. Sebab dia sengit. Sebab dia jejak dengan benda ni kan. Mungkin masa Kawasaki buat tu dia tersalah tebuk. Dia tertebuk sengit sikit. Rambut maintain. Nampak ni Nirvana mat. Tapi bukan vintage lah. Kalau vintage menangis buat macam gini. Iyalah, lubang exhaust tak payah kacau, biar aku yang buat. Bahaya lubang exhaust kalau Eddie buat tak tahu lah dia jadikan lubang apa. Jangan bagi Eddie buat lubang exhaust. Eddie tu susah. Kalau kita bagi buaya darat buat lubang exhaust, dia susah. Yang ini tengok dia punya kelas plate tu nampak yang ni aman ni. Satu dekat sini. 10 ni. Jagu raya satu orang minta tu jagu raya. Jangan jagu raya menangis jiran-jiran kat sini. Kalau malam-malam tu tak apa lah. Malam-malam tu kita buka balancing dengan premier ketat ni mat. Alright. Selamat. Lepas tu kita keluarkan plastik yang dekat starting. Plastik ni satu, spring starting.
Lepas tu belakang starting ni dia ada wasir tau. Kalau kita ambil macam ni, kita nampak macam 3 je. Dia ada wasir. Wasir dia selalu sangat aku jumpa hilang. Lah, hai, Eddie punya telefon ni pun. Buka lah yang 5G je kat password. Okay, ni pun ada lagi dia punya besi tu. Ada 2. Satu dekat sana, satu dekat sini. Dia pasang betul lah benda ni. Yang melengkungnya tu belah luar. Kita nak buka benda ni, masuk gear aku masuk gear. Sebab senang. Kalau macam gini kita buka, dia pusing macam gini je. Macam gasing. Aku pernah baca satu komen dekat dalam TikTok. Bang, bahaya bang buat macam gitu, masuk gear, buka. Nanti gearbox boleh pecah. Kau ingat gearbox tu besi apa? Nak pecah-pecah. Kau orang main wheelie tak pecah pun gearbox tu. Tak fikir dia punya hantak dia macam ni. Biasalah. Komen memang ramai. Aduh, handset Eddie ni memang dedor. Kak, naik RM1. Lemah lah Eddie ni. Sekarang kita buka mangkuk kelas dia. Okey. Okey, bila kita masuk gear, benda ni tak boleh pusing tau. Sebab apa? Sebab ada gear. Buat lawa Lepas tu kita tekan lah brake supaya motor ni tak bergerak ke depan. Tapi nasib-nasib banyak. Kadang-kadang dia ketat, kadang-kadang dia longgar. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Ada orang dia pakai penahan U tu kan. Tak kisah pun kalau benda tu ada, pakai benda tu. Tapi kalau pada yang tak ada, kau nak pakai apa Mat? Nak pakai tangan tahan gini. Apa pisang? Susah. Jadinya kita buat benda yang senang. Kita tarik mangkuk ni, dia ada wasir ni tau. Dia ada wasir ni. Tu tarik mangkuk je. Double R ni yang bestnya, dia ada benda ni. Dia ada spring ni. Apa kegunaan spring ni? Spring ni, bila kita masuk gear, dia kedap hentakan. Senang cerita kalau terhentak, sesuatu benda terhentak kan, dia akan dek dia main dekat spring. Dia bezanya double R dengan RZ dengan 125Z. Sebab tu 125Z dengan RZ selalu sangat boost kelas. 125Z dengan RZ selalu sangat rosak, double R tak rosak. Sebab dia ada spring dekat situ. Lepas tu kat sini ada wasir. Wasir pula, bearing. Dia needle bearing needle bearing ni nampak macam sama, padahal ada satu panjang satu pendek. Yang panjang belakang aku rasa. Panjang belakang, yang pendek depan. Tapi kalau tanya aku, kalau terbalik bang, tak ada apa-apa kot. Okay, lepas tu kita buka dia punya premier gear. Dia wasir ni pun sama dia tak flat sebenarnya, wasir dia melengkung. Jadinya yang melengkung tu dia belah luar. Jadinya bila kita ikat skru, bila yang melengkung ni keluar kan, kita ikat skru ni, dia punya wasir ni dia jadi macam macam tu lah, lebih kurang. Sama juga yang bawah ni. Wasir tu nampak macam biasa, tapi dia luar biasa sebenarnya. Lepas tu kita kira mata ni. Aku lupa lah mata ni berapa, 21 ke 22? 1, 14, 16, 17, 18, 1, 22. Apa jadi kalau kita tukar mata dia jadi 21. Gear 1 sampai 6 kita dia jadi kuat. Enjin kita jadi tegang. Okey. Tapi ada jugalah sesetengah pemain cakap, "Alah, pakai standard pun sedap." Tak apalah, itu pendapat dia. Dia ada orang yang dia lebih advance, dia akan pakai yang racing mata 21. Jadinya apa syarat-syaratnya kalau kita nak pakai mata 21, nak main-main gear-gear ni? Syaratnya korang kena pandai kira ratio. Nanti kalau tidak korang pening. Korang pening, aduh nak pakai sprocket berapa ni? Itu soalan di antara soalan-soalan yang aku tak boleh nak jawab. Aku rasa semua pemain tak boleh jawab soalan tu. Sebab apa? Sebab berat badan kita tak sama, jalan yang kita main tak sama. Allahu Akbar. Okay, lepas tu kita buka gear starting ni korang tak nampak nampak kan? Ini gear ni menghubungkan daripada starting ke mangkuk kelas untuk kita start motor kita. Dia ada 2 seklip ni. Tadi ownernya cakap dengan aku dia nak datang tapi belum hadir. Dia ada satu macam ni. Dia depan belakang tempat sandar gear, lagi satu tempat lock gear tu. Dia duduk dia dekat sub sprocket. Jangan hilang benda ni. Kalau hilang beli baru lah. Dah cabut balik gear dia. Dah Dia bintang kehidupan. Okey.
Kita cabut bintang kehidupan. Sebab takut dia rosak. Skru ni di antara skru yang senang rosak. Jadinya kita pakai impact. Ni bintang kehidupan ni. Dekat dalam bintang kehidupan tu, dia ada lock macam key magnet. Jadinya kalau tanya aku berapa banyak bang key sebelah sini ada 3 key yang macam gini kan, dia ada 3. Yang ini kecil, yang dekat sini besar. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, cabut semua tu baru kita boleh cabut dia punya sub gear ni. Okay, lepas tu apa yang kita kena buat? Kita kena nyanyi lagu raya. Salah pula, bukan lagu raya. Kita kena buka diam Adi. Kau potting je blok tu sampai siap. Frame dia, frame dekat body ni, baru kita boleh keluarkan engine ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat bawah ni ada 2, kat sini ada 2, 14 ni yang pegang enjin Dia 1 kat sini. Apa? Ngada-ngada lah Eddie ni, biang. Sikit-sikit bang 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 bang. Kat sini 14, kat sini pun 14. Dia gedik tau. Geram. Bang 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 bang. Ini kalau dengan awet tak tahu lah. Yang alah. Luat. Mana bom 14 je hilang. Eddie selalu hilang kat spana. Tapi biasanya skru enjin ni biasanya ketat. Tahu lah macam ni. Ketat. Kita longgarkan dulu. Jangan harap. Memang ketat. Jadi je obat dia memang kita kena pakai benda ni. Kadang-kadang mesin tu tak kuat. Ini memang padu ni Mat. Lagi satu, kalau kita nak buka sesuatu tu, biar daripada atas ke bawah. Jangan kita tarik. Kita tarik sakit pinggang Mat. Okay dah Bergaduh buka enjin. Alright. Tapi yang ini bahaya ni, sebab dia boleh sengit-sengit itu. Jadinya skru dia boleh rosak. Yang kita kena tahan. Boleh masuk dah? Kalau tak boleh masuk pakai ni. Allahu Akbar. Mesti abang syurga. Terima kasih ya Allah. Ketat Mat. Sakit pinggang terus. Ini motor ni memang tak pernah turun enjin, sebab dia memang tak ada buka-buka. Ni original Kawasaki. Original Kawasaki Mat. Aduh. Sekejap dah. Tahan frame dia kena keluar macam gini. Okey, kena keluar macam gini. Baru kita boleh tarik enjin dia, angkat keluar kat sini. Mana kain tadi? Buka habis enjin belakang ni. Dah okey kan? Ditemani oleh cahaya matahari. Cepat sikit buat kerja kalau ditemani cahaya matahari ni. Sekejap dah. Dia kadang-kadang sangkut tau Nas, dekat body sana. Sub dia. Nas congkil sikit pakai skru DBLP. Mantap di jalan raya. Semput. Buka skru lain senang, buka skru enjin tu dia ketat. Adik, sorry. Wire semua dah buka kan? Nas tarik sub enjin yang depan. Sekejap, abang ketuk sikit. Alright. Okay, jadinya kita nak keluarkan enjin dia ni kan, memang kena buka frame. Kalau tak buka frame pun boleh, tapi pada aku lagi senang buka frame. Kita tak payah beria-ria nak tersangkut-sangkut. Berat lah enjin nampak ni, berat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam gitu je. Kalau kita buka frame kan senang. Tak payahlah kita nak beria, orang cakap apa, nak angkut-angkut, tersangkut sini, tersangkut sana kan. Alihkan motor ni ke belakang. Tarik je Nas ke sana. Tak apa, enjin ni abang letak.
letak dalam ni dulu. Ya Allah, berat. Ambil dulu air yang kita gantung ni. Okey, jadinya sekarang kita buka enjin dia. Okey. Sebab hari tu motor ni kita planning tak nak buka enjin. Tapi disebabkan masa aku buka dia punya magnet tu, dia punya magnet jam. Lepas tu bila dah jam tu aku tengok terpegang pula dia punya magnet. Magnet dia longgar mat. Boleh gedek. Jadinya dekat sini nak hujan kan. Jadi kita cepat-cepat buka enjin ni. Kita tengok yang gedek tu bunyi crankshaft longgar ataupun bunyi bearing enjin yang longgar. Maksudnya casing enjin lah, bearing casing. Jadi kita tengok rumah bearing casing enjin ataupun dia punya crankshaft yang rosak. Okey, jadinya kita buka pakai cordless. Sebab tu cordless ni bagus. Kita tekan slow macam ni dia boleh slow, kita tekan separuh laju dia boleh laju, kita tekan habis dia laju. Enjin ni memang tak pernah buka Memandangkan dekat sini dah nak hujan, kita kena cepat-cepat. Dengar tu bunyi guruh. Kejap lagi kalau dia hujan tiba-tiba dedor kita nak kemas. Lepas tu kalau korang tengok dekat sini dia ada linking, korang buka linking ni. Buka linking ni, cari skru yang tadi tu, korang jet benda ni. Dia berfungsi untuk apa tahu? Untuk naikkan cover ni. Kita ikat, dia akan naik. Kadang-kadang double R selalu patah kat sini. Sebab apa? Sebab orang congkil daripada tepi ni. Okay, lepas tu kita buka pump tuti dia. Pump tuti dia tu mati impact tajam Mati impact ni dia ada dua type. Satu yang tumpul, satu lagi yang tajam. Yang tumpul macam gini, yang tajam macam gini. Okay, lepas tu kita buka skru ni. Skru ni kan, kalau kita tengok dia lain tau. Dia macam skru pump brake lah. Dia ada lubang kat sini untuk masuk tuti. Lepas tu dia ada lubang dekat sini untuk masuk dalam enjin. Okay, kita pasang balik dekat situ. Sebab skru ni selalu hilang, jadinya risau. Kita congkil benda ni naik kan. Dua ni skru dia. Skru dia memang orang cakap mati impact tajam. Kalau kita pakai skru yang betul, dia taklah rosak. Lepas tu dekat pump tuti dia ni, dia ada getah tau kat sini. Kadang-kadang pump tuti leaking lah, apalah kan. Kadang-kadang getah kat sini dah pecah. Okay, sekarang kita buka yang dalam ni. Dalam ni kita buka pump tuti, baru kita nampak kat dalam tu ada skru. Okay, sekarang ni dah habis skru dia. Jadinya kita boleh keluarkan enjin. Macam mana kita nak keluarkan dia punya casing tengah ni? Kita congkil kat sini. Kau nampak nak lubang ni? 1 2. Tapi lubang ni memang dia buat untuk congkil. Tapi kalau dia terlalu ketat, dia tak boleh dicongkil tau. Jadinya kita try congkil. Kita tengok macam mana pergi dia. Kalau longgar macam ni, okey lah. Dia memang boleh dicongkil, tapi taklah orang cakap suka-suka hati kita nak congkil. Okay, lepas tu kita tegakkan enjin ni. Biasanya aku kalau nak keluarkan enjin, aku tegakkan macam ni. Setting baik-baik. Lepas tu ambil hammer ajaib aku ni. Kau ketuk kan benda ni. Macam itu.
korang pastikan benda ni korang keluarkan daripada rumah dia. Kadang-kadang dia separuh bulat. Okey. Okey, kejap aku tunjuk. Okey, dia separuh bulat macam ni. Okey. Jadinya kalau macam korang tak lepaskan dia daripada casing ni, kadang-kadang yang bulat ni tersangkut dekat bonggol yang dalam ni. Mak Datuk. Aduh, tersepit mat tangan. Oh, ini aku rasa rumah bearing dia ni. Sebab dia terikut dengan crankshaft. Ya tu. Okey, jadinya bearing dia tinggal kat sini. Maknanya bearing dia ketat. Okey. Sekarang ni crankshaft ni terikut. Dia terikut dekat rumah casing yang sebelah kanan. Jadinya kita check gearbox dia dulu. Lepas tu kita try ketuk bearing ni, kita keluarkan, dia ketat tak? Kalau dia ketat okey lah. Dia double R ni yang selalu rosak lah. Gear 56, gear balancing, crankshaft. Block tu depend pada setting tapi orang cakap yang selalu rosak memang benda tu lah. Okay, sekarang kita check gearbox dia dulu. Okay, jadi gearbox dia dah makan sebelah sini kalau korang tengok. Macam mana gearbox yang dah makan? Macam gini lah. Besi dia dah macam dimamah. Itu satu. Dia biasanya sini, sini. Tapi yang sini bawah ni dia okey. Tak ada macam bekas-bekas. Kita tengok yang dekat subclass pula. Ni pun dah makan, nampak tau. Tu. Ni semua dah bekas-bekas makan dah ni. Makin kuat guru. Yang ini okey pula. Yang ini macam tak makan. Okey, jadinya motor ni gear, aku rasa tu gear 6. Ya ke gear 6? Rasa itu gear 6 tu. Gear 6 dia makan. Okey, sekarang kita try ketuk bearing ni. Dia ketat ke dia longgar? Kalau dia ketat maknanya dia okey lah. Okey, jadinya dia ketat Bila dah ketat, biar dulu. Kita nak check rumah bearing dia tak rosak. Tapi crankshaft dia ni, kenapa crankshaft dia senang sangat tercabut? Dia kalau two stroke, crankshaft ni memang kena melekat dekat magnet. Okey, tapi sekarang ni crankshaft dia dah tak melekat dekat magnet. Lepas tu dia pakai clip G ni Kalau aku jarang pakai clip G ni. Aku akan tukar pakai C. C tu memang susah pasang, tapi dia safety Okey, yang ini pun rumah bearing dia okey sebab rumah bearing dia tak terikut Tapi kalau kita tengok crankshaft dia ni, dia punya ni dah terbakar. Kau nampak tu? Kita lap bagi korang nampak. Nampak tu? Gentong dia terbakar macam itu. Nampak kan? Besi dia terbakar mat. Tak tahu kenapa jadi macam ni. Tapi enjin dia memang tak pernah buka ni. Aku pernah tahu buat benda ni, tapi machine shop yang buat tu kasar kat sini. Jadinya bila dia kasar dekat sini, dia bocor dekat OC crankshaft. Dia bocor dekat OC crankshaft yang sebelah magnet. Kat sini. Dia bocor kat sini. Yang malangnya, kalau kita nak tukar oil seal ni, kita kena cabut daripada sini. Kita kena keluarkan bearing crankshaft, baru kita boleh keluarkan oil seal tu. Aku sejak daripada aku kena macam itu, aku dah tak berani nak hantar buat crankshaft. Dia bukannya aku cakap tak boleh buat, tapi dekat Johor ni, kalau korang ada kedai suggestion untuk aku buat crankshaft, korang boleh komen lah. Okay, jadinya sekarang kita kemas-kemas sebab dah nak hujan. Kita kena cari gearbox, kita kena cari crankshaft, kita tukar semualah bearing yang ada dekat enjin ni sebab memandangkan motor ni tak pernah overhaul. Okay,
Jadinya sekarang aku belanja korang dia punya kekotoran pada enjin. Macam gini rupa enjin dia. Okay, nanti kita basuh. Kita tengok sejauh mana enjin ni boleh bersih. Okay, aku pergi hantar barang Rezek, barang Double R, barang 125Z. Tapi aku nak pergi ambil balik dah hujan. Dah gelap ni. Kalau aku pergi, memanglah aku jadi kolam air dekat highway Pasir Gudang tu. Jadinya korang tunggu sambungan pasal Double R ni. Besok aku cerita pasal 125Z pula.